Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 115 kes baru jangkitan COVID-19 disahkan kemarin di negara Brunei Darussalam yang membawa jumlah keseluruhan kes di negara ini kepada 2,380 orang. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, mengongsikan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Menteri Kesihatan juga menjelaskan terdapat satu kluster baharu telah dikesan yang membawa jumlah kluster aktif kepada 43 kluster. Menyertai sidang media Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua. Terdapat satu kluster baru telah dikesan yang membawa jumlah kluster aktif kepada 43 kluster. Kluster baru ini ialah kluster 2262 yang mengandungi 6 kes. Terdapat 48 tambahan kes-kes baru kepada 13 kluster aktif yang sedia ada. Kes-kes dalam kluster-kluster aktif ini adalah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Selain itu, terdapat 3 kes import yang dicatatkan pada hari ini. Satu kes telah tiba ke negara ini daripada Netherlands melalui Singapura pada 13 Ogos dengan menaiki penerbangan Singapura SQ148. Satu kes tiba ke negara ini juga daripada Netherlands melalui Kuala Lumpur pada 13 Ogos dengan menaiki penerbangan diraja Brunei BI874. Dan satu kes telah tiba ke negara ini daripada Ireland melalui Kuala Lumpur pada 13 Ogos dengan menaiki penerbangan diraja Brunei BI874. Manakala terdapat 59 kes masih dalam siasatan untuk mengetahui sumber jangkitan. Pengesanan kontak bagi semua kes-kes baru ini sedang giat dijalankan. Semua kontak terdekat yang dikenal pasti akan menjalani kuarantin mandatory dan ujian RT-PCR SARS-CoV-2. Dalam pada itu, 35 kes telah disahkan sembuh pada hari ini. Ianya membawa kepada jumlah yang sembuh kepada sebanyak 613 kes. Ini bermakna ketika ini terdapat 1,757 kes aktif di negara Brunei Darussalam. Menteri Kesihatan seterusnya memaklumkan 5 kes dalam keadaan kritikal yang mana 4 daripadanya memerlukan bantuan mesin pernafasan dan satu lagi kes memerlukan bantuan mesin tambahan heart-lung machine ECMO. Sementara itu, 29 kes lain juga sedang ditempatkan di unit rawatan intensif bagi pemantauan rapi. Dalam pada itu, terdapat 8 kes yang merupakan ibu-ibu mengandung yang sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Pada 26 Ogos 2021, satu lagi kes yang juga merupakan seorang ibu mengandung telah selamat melahirkan seorang anak lelaki di pusat berkenaan. Pada masa ini, ibu dan anak damit tersebut adalah dalam keadaan yang baik. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 3,658 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 220,826 ujian. Sementara itu, mengenai beberapa kes yang telah disahkan positif tetapi masih menunggu untuk dibawa ke Pusat Pengasingan Kebangsaan, Kementerian Kesihatan memaklumkan bahawa usaha sedang giat dijalankan untuk memindahkan mereka ke pusat-pusat pengasingan yang disediakan bagi pemantauan dan rawatan. Keutamaan adalah diberikan kepada mereka yang benar-benar memerlukan rawatan perubatan dengan segera, seperti mereka yang mengalami sesak nafas, demam panas berterusan ataupun ceret-beret. Dalam masa yang sama, terdapat beberapa kes positif yang didapati tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan atau hanya mengalami tanda-tanda jangkitan yang ringan saja. Mereka adalah dinasihatkan untuk terus mengasingkan diri dari ahli keluarga yang lain dan menghubungi talian kecemasan ambulans 991 jika tanda-tanda jangkitan semakin teruk. Orang ramai yang mempunyai sebarang pertanyaan mengenai COVID-19 boleh menghubungi talian nasihat kesihatan 148 atau email kepada ashal@moh.gov.bn. Untuk makluman orang ramai, Perkhidmatan Talian Nasihat Kesihatan 148 menerima kira-kira 1,000 panggilan, 100 email dan sehingga
2,000 pesanan melalui media sosial, WhatsApp dan Telegram pada setiap hari. Pada masa ini, kebanyakan pertanyaan orang ramai adalah berkaitan dengan penghantaran bantuan makanan dan kuarantin yang dikenakan kepada kontak-kontak bagi kes-kes yang disahkan positif. Sebarang pertanyaan mengenai dengan kuarantin akan diberikan kod rujukan dan seterusnya disalurkan kepada pasukan rayuan kuarantin. Oleh yang demikian, sesiapa yang dihubungi oleh pasukan rayuan kuarantin adalah diminta untuk memberikan maklumat-maklumat yang diperlukan dengan lengkap, termasuk kod rujukan yang diberikan semasa membuat aduan, untuk membolehkan rayuan kuarantin habis kita dinilai dengan baik dan sempurna. Proses rayuan kuarantin akan mengambil masa sehingga 5 hari waktu bekerja. Orang ramai boleh membuat aduan kepada jabatan-jabatan atau kementerian-kementerian berkenaan bagi membolehkan kualiti perkhidmatan ditingkatkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menjelaskan perkara tersebut ketika menjawab soalan dari pihak media. Jelasnya disebabkan kebanyakan pekerja bekerja dari rumah, berkemungkinan perkhidmatan TPOR terjejas. Justru kerajaan sedang berusaha untuk meningkatkan lagi penggunaan teknologi, terutama digitalisasi untuk memudahkan orang ramai. Berkenaan pemindahan pesakit COVID-19 pula, Menteri Kesihatan menjelaskan cara terbaik dan selamat untuk memindahkan para pesakit ialah antara 10 ke 20 pesakit pada satu masa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua seterusnya menjelaskan melalui langkah dasar kewangan yang diperkenalkan tahun lalu, syarikat yang terjejas atau individu yang benar-benar memerlukan boleh membuat permohonan kepada bank bagi penstrukturan semula pinjaman. Kutipan sumbangan COVID-19 Relief Fund setakat kemarin berjumlah RM1,731,466.81. Orang ramai boleh membuat sumbangan secara sukarela ke COVID-19 Relief Fund bagi membantu pihak kerajaan membeli peralatan dan barangan keperluan dalam membendung penularan wabak tersebut di negara ini. Belia lelaki dan wanita membawa tenaga baharu, kreativiti dan dinamisme kepada ASEAN. Menurut Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, juga selaku pengerusi mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai pemimpin belia AMMY dan Brunei Darussalam's ASEAN Chair 2021 bukan hanya tepat pada waktunya dengan cabaran yang sedang dihadapi dunia, ia juga sangat penting untuk mewujudkan masa depan pasca wabak. Dari sana, pengalaman yang diperoleh akan membolehkan mereka menjadi siaga masa depan dalam normal baharu atau future ready in the new normal, tema asas Forum Belia ASEAN ke-11. Semasa majlis penutupan Forum Belia ASEAN ke-11, Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Mullah Datuk Seri Paduka Haji Abidin juga menyatakan forum antara lain bagi memastikan kesediaan belia ASEAN menghadapi cabaran dan peluang masa depan dalam era revolusi industri 4.0 dan dalam konteks normal baharu pasca pandemik dan masa depan kerja. With this in mind, it is apt that the top priority for ASEAN is to empower youth by investing in them and the innovative solutions they create in order to truly build a sustainable and inclusive post-pandemic future. We look forward to the launch of the second phase of the Youth Development Index this coming Monday and the full realizations of the ASEAN Youth Academy as one of the key deliverables of Brunei Darussalam Championships of ASEAN this year under the theme We Care, We Prepare, We Prosper. Forum Belia ASEAN ke-11 dianjurkan oleh Majlis Belia Brunei dengan kerjasama ASEAN Youth Advocates Network AYAN dengan sokongan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan Brunei Darussalam, Sekretariat ASEAN dan disokong oleh Forum Belia ASEAN NGO Indonesia sebagai rakan media telah berlangsung selama 6 hari secara digital. Antara yang menyertai forum, Tuan Yang Terutama Dr. Hang Chun Naron, Menteri Pendidikan Belia dan Sukan Kemboja sebagai pengerusi ASEAN 2022
dan Tuan Yang Terutama Datuk Lim Jock Hoi, Setiausaha Agung ASEAN. Turut hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara. Berikutan, cuaca tidak menentu dan hujan lebat yang berterusan di negara ini menyebabkan paras air naik di kawasan pedalaman daerah Tutong, khususnya di Kampung Benutan. Ini menyebabkan beberapa buah kampung termasuk Kampung Rambai, Kampung Ukong, Kampung Kuala Ungar dan Bengkulu serta Kampung Layong telah mengalami banjir. Awang Ajmin bin Haji Muludin, pemangku pegawai daerah Tutong, membuat lawatan dan meninjau situasi di kampung-kampung yang terjejas. Lawatan diteruskan dengan penyerahan barang bantuan kepada pemilik rumah yang dimasuki air di kawasan Kuala Ungar dan Bengkulu. Pemantauan paras air telah pun dilaksanakan sejak kejadian hujan lebat bermula pada pertengahan bulan ini. Keadaan paras air banjir adalah masih dalam keadaan terkawal dan pihak Jabatan Daerah Tutong bersama agensi-agensi yang berkenaan sentiasa membuat pemantauan dari semasa ke semasa. Juga menyertai lawatan ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pelbagai inisiatif pembelajaran secara dalam talian dijalankan ketika negara berdepan dengan pandemik COVID-19. Kegiatan seumpamanya diadakan memandangkan had pergerakan dalam usaha membendung risiko penularan wabak. Salah satu inisiatif tersebut diungkapkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka. Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Seria di daerah Belait mengendalikan aktiviti Dapur Kitani secara siaran langsung di laman sesawang Instagram perpustakaan berkenaan yang memberi peluang orang ramai menyertainya secara dalam talian. Aktiviti tunjuk cara memasak ini disiarkan setiap 2 atau 3 kali seminggu. Aktiviti ini diadakan bagi orang ramai sepanjang tempoh penutupan perpustakaan. Syukur Alhamdulillah sambutan orang ramai sangat-sangat menggalakkan. Aktiviti ini selain daripada bermasak, kami juga menyediakan aktiviti pembelajaran, menguji minda dan lain-lain. Antara aktiviti uji minda yang diadakan termasuk mengenal bahasa Kedayan, bahasa Arab dan teka dan jawab bahasa Brunei. Ia dapat dilayari melalui laman Instagram dan Facebook Perpustakaan di BP Seria. Sementara orang ramai yang berminat untuk aktiviti perpustakaan boleh melayari laman sesawang www.librarybrunei.gov.pn. Sentiasa menjaga kebersihan diri, mengamalkan penjarakan sosial dan pemakaian sungkup muka adalah satu kemestian ketika negara sedang dilanda penularan jangkitan wabak COVID-19. Berikutan penyebaran jangkitan COVID-19 dalam komuniti, pemakaian sungkup muka telah dikemas kini kepada pemakaian setiap masa untuk setiap individu yang keluar ke tempat awam dan tempat kerja, sama ada di dalam bangunan atau di luar bangunan. Pemakaian sungkup muka adalah untuk memastikan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam melaksanakan tanggungjawab sosial masing-masing. Pada masa ini, penjualan sungkup muka menjadi barang paling laris dalam pasaran. Pemakaian sungkup muka dalam tempoh lama bagaimanapun boleh memberi kesan dan ketidakselesaan kepada pemakai, terutama kaum wanita yang berhijab. Di sinilah timbulnya idea kreatif dalam penghasilan extender atau penyambung kepada sungkup muka untuk memudahkan dan memberi keselesaan kepada pemakainya tanpa perlu menyangkutkannya ke tali belakang telinga. Pembuatan extender cukup mudah dengan menggunakan bahan yang senang untuk diperoleh. Kini bermacam-macam jenis extender dengan pelbagai corak boleh didapati dan dijual oleh pelbagai pihak dan orang persendirian yang menawarkan dengan harga yang berpatutan. Orang ramai dikhendaki memakai sungkup muka pada setiap masa, terutama sekali apabila berada di dalam bangunan, di tempat awam dan sesak. Sesiapa yang gagal mematuhi arahan pemakaian sungkup muka boleh dikenakan denda RM100 di bawah Akta Penyakit Berjangkit. Kita ikuti promo ini.
Antarabangsa, penerbangan pemindahan diteruskan di lapangan terbang antarabangsa Hamid Karzai di Kabul kemarin selepas dua letupan berlaku berhampiran petang sebelumnya. Kumpulan IS seteru Taliban dan Barat telah mengaku bertanggungjawab terhadap serangan nekat yang berlaku di luar pintu lapangan terbang. Menurut sumber hospital, pegawai Taliban dan tentera Amerika Syarikat, 85 orang termasuk 13 anggota tentera Amerika Syarikat telah terbunuh. Jeneral Frank McKenzie, Ketua Pemerintah Tentera Amerika Syarikat berkata, beberapa orang komander berada dalam keadaan berjaga-jaga untuk lebih banyak serangan oleh anggota IS, termasuk kemungkinan roket atau bom kereta yang menyasarkan lapangan terbang. Katanya Amerika Syarikat akan meneruskan pemindahan walaupun terdapat ancaman serangan selanjutnya. Amerika Syarikat akan terus menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Afghanistan dan akan memastikan sembarang bantuannya tidak jatuh ke tangan kumpulan Taliban. Amerika Syarikat sedang melaksanakan beberapa langkah untuk membenarkan kerja-kerja kemanusiaan diteruskan di Afghanistan walaupun sekatan Amerika Syarikat ke atas Taliban yang merampas kuasa 11 hari yang lalu di negara yang dilanda peperangan dan krisis kemanusiaan. Bangsa-Bangsa Bersatu PBB berkata lebih dari 18 juta orang, lebih dari separuh penduduk Afghanistan memerlukan bantuan dan semua kanak-kanak berumur di bawah 5 tahun mengalami kekurangan nutrisi. Taufan Ida melanda Isle of Youth, Cuba, membadai negara pulau itu dengan angin kencang dan hujan. Institut Meteorologi Cuba berkata Ida akan menyebabkan peningkatan ribut sehingga mencapai timur Havana. Governor Isle of Youth, Adrian Morera berkata pusat pemindahan telah disediakan untuk menerima keluarga-keluarga di bandar utama Nueva Gerona dan kapal laut ditempatkan di sepanjang pantai. Pakar meteorologi berkata Ida membadai Isle of Youth dengan angin kencang maksimum 120 km sejam. Sukan Liga Perdana Inggeris, beberapa perlawanan akan berlangsung malam ini. Manchester City akan menentang Arsenal, Aston Villa bertemu Brentford, Brighton and Hove Albion akan bersaing dengan Everton, Newcastle United berdepan Southampton, Norwich City menentang Leicester City, West Ham United bersaing dengan Crystal Palace dan Liverpool akan berdepan Chelsea. Manchester United telah bersetuju dengan perjanjian untuk Cristiano Ronaldo kembali ke kelab itu selepas saingan Manchester City berubah fikirannya. Pemindahan itu tertakluk kepada syarat-syarat peribadi, visa dan perubatan, tetapi pemain berusia 36 tahun itu kelihatan bersedia meninggalkan Juventus untuk menyertai semula kelab berkenaan. Para peminat Ronaldo menyambut kepulangannya dengan keseronokan dan menyebabkan laman sesawang United terjejas selepas mereka mengumumkan perjanjian itu, manakala saham kelab itu meningkat hampir 7% kepada $18.47. Butiran kewangan tidak didedahkan tetapi BBC mendakwa yuran yang dikenakan adalah 15 juta euro. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.